make sure you all like Facebook kita, Facebook penerbit, sebab information apa-apa aktiviti penerbitan semua kita share dekat dalam social media, Instagram. Okay, website ini website yang kita upgrade daripada yang lama ke baru. So kita letak 2 dululah, so boleh dapatkan kat situ. Okay, ni Facebook saya. Dan YouTube channel ni semua video-video UTM, apa-apa video semua kita upload dalam YouTube channel kat sini. So you all boleh dapatlah link kat sini. Itu yang pertama. Okay, yang kedua, sekarang penerbit tengah jalankan pesta buku online. Boleh sama-sama dekat keluarga, ada diskaun 20%. Bermula daripada 20 hingga 30 April. Okay, 24 jam lah. Kita akan hantar dalam seminggu, insyaAllah sampai bukunya. Okay, so cara nak beli boleh melalui Shopee. Okay, boleh melalui Mobly dan juga Google Books lah. Okay, so dah ada e-book. Kalau Google Book ni untuk e-book. Kalau physical mesti lalui Shopee. Okay. So nanti buku-buku you all semua nanti akan kita masuk kat dalam marketplace macam ni. Kalau ada soalan terus interrupt saya. Saya rasa kekok kalau saya je yang bercakap. Okay. Saya biasa ada two-way punya ni aktiviti. So ni buku-buku yang daripada e-book. Ni e-book Google Bookstore. Okay, yang ni adalah contoh-contoh daripada tesis ke buku yang pernah dapat anugerah buku negara. Okay, fugitive modeling ni. Okay, yang ni pun daripada tesis. So kita adalah buku-buku daripada tesis. Okay, kalau yang ni dia lebih kepada textbook, buku teks. Buku teks memang Madam Cheong lah, PPPI, dia mengajar Mandarin. Okay, ni daripada FTMK, hot seller jugalah buku-buku ni. IoT memang permintaan sebab ada silibus sekolah menengah dan juga politeknik, college community semua mempunyai silibus ni. Jadi dia hot seller lah, ramai yang beli. Bahasa Jepun pun sekolah menengah ada subjek-subjek bahasa Jepun. Okay, yang ni organisasi pembelajaran kecemerlangan universiti dari tesis juga. Tesis ke buku dah dapat anugerah buku negara tahun lepas. So kita dah ada success story lah juga. Okay. So saya nak dapatkan mood lah kan, motivasi di pagi hari ni. Okay, so you all boleh interrupt tau, nak terus tanya. Saya sekekok sangat saya cakap seorang-seorang ni. Okay, boleh tak kita ni sikit, cergas-cergas sikit. Ada handphone kan? Boleh tak buka menti.com. Okay, masukkan kod ni. Okay. Ambil handphone, pergi dekat menti.com. And then masuk kod. Cuba jawab soalan tu. Apa soalannya? Jadi kod dia 823034. 823034. Okay, dah menjawab dah? Okay, so ni soalan dia kan? What kind of book you are interested to publish? Buku apa yang you all semua interest nak ni? Nak publish. So kita boleh nampak lah dia punya statistik kat sini kan? Bergerak ni kan? So baru 4 orang yang jawab. Mana lagi yang lain? Ni aktiviti di pagi-pagi ni. Nak kasih you all stress. Macam stress je semua. Okay, tak dengar suara dah. Semua Lalit jawab. Kasih
kasi beraktiviti sikit. Siapa kata online tak boleh aktiviti kan? So kalau dengan anak murid pun nak buat aktiviti macam ni pun boleh. Kalau Pak Izzan nak masuk Farah boleh je masuk. Sebab dia kata dia dah beritahu dekat doktor. Saya invite Masuk je. Okay, so hari ni ramai yang berminat kepada karya asli lah kan. Sebenarnya semua ni adalah akademik book lah, buku ilmiah, karya asli, buku teks. Buku teks ni lebih kepada guide, cara-cara step by step. Oh lepas ni buat apa, lepas ni buat apa. Macam tutorial, lab, dia lebih kategori textbook. Book chapter dia lebih kepada ada topik by topik, ada banyak author kat dalam tu. Chapter 1 author lain, chapter 2 ada penulis lain, chapter 3 ada penulis lain. Okay, monograf pun dari thesis. Okay, modul pun daripada lab. So banyaklah yang daripada ni. Okay, kita sambung, dah beraktiviti. Kita sambung kita punya ni. Okay. Okay, Sevin nanti saya share dalam Telegram. Okay, yang ni katalog buku sebenarnya. You all boleh try scan untuk dapatkan katalog dalam bentuk flip book. Okay. Ataupun saya sharekan link ni. You all boleh dapat dekat chat kot. Okay, boleh scan ataupun nanti saya share kemudian. Boleh? Kita tak nak buang masa. Okay, ni stepnya. Step untuk publishing untuk makluman semua. Okay, first kali untuk new writer, ada yang baru nak menulis, ada yang dah ada pengalaman. Cuma nak tahu step dia. Step yang awal-awal, of course kalau kita writer baru, kita perlukan mentor ataupun coach untuk guide kita, untuk dapatkan motivation macam mana nak start menulis. Sometimes macam kita nak writing thesis lah, kita perlukan something kan, sama ada motivation tu dari segi intrinsic ataupun extrinsic. Okay, ada orang dia tak perlukan reward, dia tak perlu dapat anugerah, dia tak perlu nak dapat duit, royalty dan sebagainya, tapi dia buat buku sebab dia nak dia punya self satisfaction dia. Okay, intrinsic motivation dia dia rasa puas hati dia dapat physical book tu kan, dia nak share. Okay, then stepnya yang seterusnya attend workshop. Okay, pergilah bengkel-bengkel macam ni, online coaching untuk dapatkan motivasi awal. Dan barulah kita guide, kita akan guide lah ke mana dia nak pergi. Okay, dan hantar manuskrip ke UTM, lah proses-proses proofread, penilai, typesetting, desktop publishing, ke printing dan akhirnya ke marketing. Ni semua dah job kami lah ni. Masuk je step ketiga sampai ke step 6 ni adalah tanggungjawab penerbit. Okay, yang lain-lain you all as a author hanya pada step 1 dan step 2 saja. Perlu attend juga seminar dan sebagainya. Okay, so apa benefit dia? Benefit dia saya kena bagi tahu, penulis dia akan dapat royalty 20% daripada sales, 30% book discount. Okay, dan of course lah bila kita dah masuk dalam Google Books dan sebagainya, kita akan lebih visible. So barulah orang kenal kan, siapa tu? Kan, tu kan Nai, tu kan Nai mana Cik Wah. So barulah visible. Okay, so barulah orang akan invite kita as a speaker ke whatever dan sebagainya. Dan sekiranya buku kita tu berkualiti,
kita akan cadangkan untuk calon anugerah buku negara, anugerah MAPIM dan sebagainya. Secara tak langsung boleh digunakan untuk SKT dan juga kenaikan pangkat. Okay, ini information. Okay, ini yang untuk anugerah buku negara. Berapa ya hadiah dia, Farah? Berapa ribu Anugerah buku negara dia tak ada Dapat duit kan? hadiah Ke ni. tak dapat? Tak ada. Oh. Yang ni tak ada RM. Dia tak ada Anugerah RM. MAPIM ada RM. Betul. Okay. Yang ni ada banyak sebenarnya buku. Bukan karya asli je kita boleh buat. Nanti kita buat online coaching untuk kategori lain. Untuk buku kanak-kanak lain, satu coaching. Okay, buku umum, novel, okay, buku mewah, naskah jilid, judul, novel, illustrator, editor terbaik pun ada. Ada kategori. Okay, yang ni anugerah Persama saya cakap tadi tu. Buku karya asli untuk kategori apa? Matematik, sejarah, falsafah matematik. Ni lebih kepada matematik, statistik, sains komputer, ekonomi, kewangan, matematik kejuruteraan. Okay, yang ni Cik K tadi nama apa Dr. Hairul Dr. Hairul. Okay, Dr. Hairul boleh kan buku karya asli untuk matematik. Okay, dan boleh juga kalau dia ada reka cipta matematik, boleh submit dekat sini dan tadi dia boleh hantar tesis PhD. Yang ni yang dah hantar kan? Ya, saya. Okay, dia masih buka lagi ni. Dan tarikh dia ditangguh. Tangguh tak tahu bila. Okay. So, and then anugerah MAPIM sedang berjalan penilaian dia. Semalam saya baru meeting MAPIM, so banyak juga boleh pergi ke website MAPIM, banyak sangat kategori dia. Okay, ni success story, buku-buku yang pernah menang. So far adalah 2013, 15, 17, 18, 19. Ni yang baru hari tu Dr. Nolia. Okay, ni buku-bukunya. Yang daripada tesis, ni tesis ke buku, yang ni buku mewah kan, dia lebih kepada okay, buku mewah. Ni buku Prof Jai ni, karya asli. Prof Jai, yang ni buku Madam Cheong daripada PPPI. Okay, so baru-baru ni sebelum PKP kan Farah kan, kita ada buat 3 hari workshop tesis ke buku. Yang ni memang fully hands on. Maknanya semua orang akan bawa dia punya tesis semua. Macam hari ni kita tak dapat nak hands on. Saya guide you all hands on sendiri kat rumah. Boleh tak? Okay. So ni Dr. Halim ni penceramah dia memang banyak lah buat conduct workshop untuk tesis ke buku. Okay, so ada nota-nota dia yang saya ambil untuk guide lah. Okay, ni antara buku akademik, journal, textbook, book chapter, saya tak perlu terangkan, nanti you tengok. Okay, if you wait till I felt like writing, I never write at all. Maknanya kalau saya tunggu, akhirnya buku saya hanya tinggal apa? Hanya kertas kosong je lah kan sebab tak start. Okay, tajuk pun tak ada. Okay, so inilah you all punya assignment untuk minggu ni. So hari ni berapa hari bulan? 20, berapa bulan hari ni? 23. Hari 23. So kita akan start esok. So start daripada 24. So tambah 6 hari. 30 April. Petang pukul 5 siap. Cik, boleh tak? Confident tak you all ni dengan saya ni? Sebelum berbuka esok Target sebelum berbuka. Bulan puasa you all tak payah masak, tak payah makan. Memang insyaAllah lah memang boleh siap. Kalau tak sebelum ni kejap-kejap buat kopi lah apa kan. So ada lah ni lah tesisnya you all. Map kita akan lalu hari pertama, hari kedua, ketiga. Saya dah buat dah apa yang you all kena buat. Hari keempat, kelima dan keenam akhirnya jadilah buku. Hari keenam, hari ketujuh tu boleh submit ke ni penerbit. Okay? Boleh Saya ambil gambar sikit. Okay, so dah boleh start dah. Mindset semua dah ready. Okay tak ni?
Okay, first kali sebelum kita nak start menulis, kita kena cari buku-buku yang pernah dapat hadiah. Pernah dapat anugerah Buku Negara, pernah dapat anugerah MAPIM. Kat mana nak dapat? Cara nak dapat dia, you boleh beli buku-buku tu dekat penerbit. Okay, simpan, letak dekat bilik masing-masing. So hari-hari boleh hadap dan tengok, dapatkan motivasi. Saya sendiri beli buku Datuk Zaini Ujang. Saya selalu pegang walaupun saya tak start buat lagi masa tu. Okay, so saya tunjukkan contoh-contoh dia. Saya tunjuk buku yang pernah menang. Okay, kejap. Ada. Prof, ada Prof masuk Prof Aizal dah masuk dah. Prof dengar tak Prof? Buku. Boleh. Assalamualaikum semua. Selamat belajar. Hafizuddin boleh share buku ni tak? Fugitif tu. Fugitif boleh? Saya share. Share siapa-siapa yang ada. Okey, kejap. Din dapat buka tak? Okey, tak apa. Saya buka dulu. Tengok kulit ke apa? Okey, saya buka dulu. Nampak tak yang ni? Buku Datuk Zaini Ujang, boleh nampak? Pak. Okey. So buku ni dia penerima Anugerah Buku Negara 2019 kategori Alam Semula Jadi dan juga Anugerah MAPIM. Ini dia kena menang dulu, dapat MAPIM dulu dan baru dia Anugerah Buku Negara. Okey, buku ni lebih kepada research juga sebenarnya, dia bidang environment ni. Okey. Okey, apa yang menariknya buku ni yang saya suka? Okey, ni table of content dia. Okey, table of content. Dia lebih banyak kepada diagram. Teks dia tak banyak sangat. Maknanya tag dia sikit saja information dan dia bentuk dalam bentuk gambar lah, gajah, diagram. Contoh Okay, then dalam satu page tu adalah dia punya model-model yang dia nak share dekat kita. Okay, contoh macam ni tajuk dia, relationship ni. Okay, sedikit saja information sebab mudah untuk dibaca. Orang yang bukan bidang environment pun dia boleh faham apa yang dia nak sampaikan kepada pembaca. Buku-buku macam ni yang kita nak, buku karya asli, kita tak nak teks banyak-banyak dan orang pening nak baca macam thesis kan. Sebab bila kita buat buku karya asli, kita punya reader ni adalah public, general. Okay, cikgu boleh baca, pekerja pegawai awam boleh baca, semua orang boleh baca. So saya suka buku ni boleh dijadikan contoh. Okay, and then macam mana dia kaitkan tadi dengan dia punya culture tadi tu, attitude, behavior, habit, value ni, dia menggambarkan pokok ni lah, dia punya ni behavior tu, buahnya, daunnya, habit. So boleh jadikan guideline sebagai contoh. Okay, then dia masuklah sedikit dia punya graf-graf. Saya memang sukalah buku ni. Dari segi kualiti dia buat hardcover hardcover. Buku ni mahal juga, 120 harga dia. Tapi memang full colour. Okay, baru kita boleh nampak kan. Okay, then dia masuk. Okay, sikit dia cerita. Tag dia sikit je. Okay. Then dia masukkan sikit information dekat sini. Okay. So ni dia punya index. Okay lah, ni lah contoh-contoh dia. Ni cover belakang. Okay, Farah nak share buku fugitif Ya, betul. Boleh. Okay.
Okay. Ni Hafizi dan Nampak? share. Okay, ni cover lah kan? Cover Ni cover dia. depan. Ni untuk engineering lah, untuk fakulti-fakulti engineering. So boleh jadikan contoh, boleh beli buku ni untuk jadikan contoh. Kalau tak nak beli physical book, boleh beli e-book. Dah ada dah dekat Google Bookstore tu, you all dah boleh beli e-book. Okay, dia punya dalam dia, binder dia. Okay, ni Dr. Zahir. Alright, ni dia punya dalam dia. Okay, tengok jap. Okay, dedication. Ni antara benda-benda yang perlu ada lah. Epigraph. Okay, stop jap. Stop jap, epigraph tadi. Okay, nanti saya terangkan epigraph tu apa. Sebenarnya effort penulis untuk dapatkan sedikit epigraph. Macam tadi dia dapat, ini dia dapatkan daripada Motorola, Pro2. So ni boleh buat kemudian. Okay, ni kemudian. Tapi ni penting untuk pemarkahan bila kita masuk anugerah. Okay, perlu ada epigraph dalam buku. Okay, epigraph. Okay, lagi bawah dia. Okay, ni kejap lagi saya explain. Tak apa. Alright, okay dah stop. So inilah topiknya tadi, success story kan. Stop dulu. Ini. Okay, saya tunjuk lagi satu. Okay, ni buku daripada Universiti Amikom. Daripada Yogyakarta. Saya ada beli buku. Buku dia dia buat journey lah. Dia punya macam mana animation, dia punya production. Okay. Ada 5 topik. Okay, untuk makluman, karya asli ni tak semestinya daripada tesis ke buku. Boleh juga dari segi pengalaman, dari segi projek-projek grant, okay. Apa-apa yang kita boleh share, semua boleh dijadikan karya asli. Okay, so ni punya tajuk dia, sebuah lompatan. Lepas tu dia cerita apa dia punya, ini adalah dia punya produk dia punya produk, filem lah, filem. Okay, dia sharekan apakah karakter-karakter yang ada kat dalam filem ni. Ni untuk bidang dia lah, untuk bidang dia. Okay, dia tunjukkan dia punya production, idea dia. Saya sukalah buku-buku ni, memang saya sendiri pun beli. Sebab saya nak tahu apa benda yang dia nak share pada pembaca. Okay, karakter-karakter yang ada kat dalam ni. Okay, so ni satu contoh. Tapi hari ni kita nak fokus pada tesis. So saya akan tunjuk contoh-contoh tesis lah. Ya. Okay. Kalau ni nampak tak slide saya? Apa ya? Kartun. Okay, boleh nampak slide Nampak. Okay, so success story tadi, homeworknya esok pagi-pagi. Okay, homeworknya tolong tengok success story. Contoh-contoh, nanti saya share dekat dalam email untuk you all study. Right? So hari pertama ni esok tahu tarikhnya, 24 April. So bermula daripada esok, inilah you all punya homework. So nanti slide ni saya share untuk you all buat. Boleh tak? Boleh janji tak dengan saya ni? Nak kena sign apa-apa agreement tak? Okay, kalau macam Prof. Izzah ada banyak geran kan, sebenarnya banyak buku boleh keluar. Okay, so tu yang pertama. Pagi ambil masa setengah jam ke 1 jam belek-belek. Right, itu satu. Yang kedua, tajuk. Okay, ini tadi tak ada apalah. Okay, tajuk.
tajuk thesis selalunya dia complicated kan, sebab adalah metodnya, kena ada impactnya. Okey, macam ni, sistem penyampaian ubat nano yang dibolehkan untuk kanser otak, corak pendidikan dan peluang. Okey, so bila tajuk buku dia lebih santai lah, terus fokus teknologi nano macam tu. Okey, ni untuk yang engineering, samalah, tak perlu nak terlalu detail, nak improve apa-apa ni, tak perlu sebab reader tak akan faham. Saya pun tak akan faham apa benda yang you all nak cerita. Sebenarnya you all nak cerita apa kan? Performance je kan? Performance and application apa dia. Okay. So ni macam contoh. Saya punya thesis tahun 2014. Ni saya punya tajuk. Model for online teaching tool based on interpersonal, visual and verbal intelligence. Bila saya start convert, saya cubalah jadikan dia general educational technology based on multiple intelligence. Tapi bila saya buat topik macam ni, sebenarnya ayat ni berbentuk pasif. Okey, pasif. Sebenarnya saya nak highlight teori ni, multiple intelligence ni. Jadi saya kena convert dan aktifkan dia, bawa dia ke depan, multiple intelligence. So saya nak highlight online educational technology approach. So ayat mesti dalam bentuk aktif. Okay, kalau tadi aktif nanotech mesti kat depan, mesti aktif teknologi nano. Okay, apa kalau Prof Aiza punya buku PBL mesti kat depan. Okay, problem based learning tu tajuk mesti di depan, baru masuk kat dalam dia apa kita nak highlight. Okay, bukan based on environment baru nak start kat belakang. So tak nak macam tu. Okay, so akhirnya dia boleh. Minta maaf kalau mencelah. Saya nak tanya, kalau tesis macam ni, adakah kita perlu minta kebenaran daripada universiti asal kita untuk keluarkan benda ni? PhD dekat mana? Saya di Jepun. Farah, boleh feedback tak? Sebab kita ada case kan macam ni kan? Macam mana, kena ulang sebalik? Adakah kita perlu minta kebenaran daripada universiti asal kita untuk terbitkan buku daripada tesis ni? Okey, kalau yang sebelum ni pengalaman kami, ada universiti yang tak ada masalah sebab daripada tesis ni kita dah tukar lebih daripada 50% content. Jadi saya tak adalah kata tak perlu sebab ada certain university memang dia tetapkan tak boleh. Jadi kena dapatkan maklumat daripada universiti juga. Tapi kebanyakan universiti dia allow, dia benarkan dari segi penerbitan tesis ni sebab kita dah olah lebih daripada 50%. Kebanyakannya memang 50 hingga 80%. Betul. Tapi saya tak kata boleh sebab ada beberapa universiti yang saya pernah tanya dengan pensyarah sebelum ni, ada universiti yang tak benarkan. Universiti mana tu yang tak benarkan? Macam contoh macam sebelum ni Dr. Noor Effendi dia buat di mana, di UK. Tapi tu dia melibatkan dia punya ada macam sebab dia ada melibatkan dengan syarikat company kan. Confidential confidential data. Betul. Kemudian macam Dr. Cheong daripada Dr. Chu daripada FPTT pun dia tak boleh juga, dia daripada UK. Tapi saya tak adalah kata tak boleh, tapi saya kata tak ada pula kata yang boleh sebab dia bergantung pada universiti. Tapi sepatutnya boleh je kan sebab dia dah kira karya yang lain. Betul. Kalau dia dah ubah. Betul. Cuma mungkin ada perjanjian yang saya tak pasti sebab contohnya macam Dr. Chu dengan Dr. Nofendi dia tak boleh buat lagi sampai 5 tahun. Selepas 5 tahun baru dia orang boleh publish. Pendapat peribadi lah. Kalau yang macam dari luar negara tu boleh bagi tahu dulu, tanya macam mana, tapi bila dah convert sebenarnya berubah sangat. Macam saya punya buku lebih kurang 70% berubah. Memang sangat tak ada isu plagiat pun. Memang banyak benda yang saya top up
Sebab saya punya thesis ni tahun 2014. Jadi bila dah banyak sangat benda baru dalam masa 6 tahun tu, dah banyak benda baru saya dah masukkan dekat dalam buku ni. Saya dah upgrade kan. Mesti you all ada upgrade kan daripada you all punya thesis tu. Jadi dapat saya benda tu banyak yang baru. So tak ada isu sangat rasanya. Tapi bolehlah untuk dapatkan permission. So ni dari akhirnya kita jadikan buku. So esok yang kedua buat apa? Buat tajuk kan? Buat tajuk je ni, hari pertama ni. Okay. So katalah tajuk dah setengah jam apa semua, esok puasa kan, dah letih kan, rehat kejap. Okay. Lepas tu kita, okay, kalau saya, ni pengalaman saya. Saya sebelum saya buat content, biasanya saya nak ada nampak cover dulu. Sikit pun tak apalah, nampak sikit cover buku, simple-simple kan. Okay, standard ni memang standard penerbit dah bagi. So cara kita nak buat, kita boleh gunakan canva.com. Okay, nanti you boleh buka canva.com ni untuk buat cover buku sendiri. Okay, untuk dapatkan mood. Bukannya nak apa pun, nak mood je. Okay, ni contoh Canva, www.canva.com. So dekat template ni nanti you all boleh type book cover. Kat sini ada banyak sampel-sampel book cover. So you all boleh pilih yang mana sesuai. So nanti penerbit tahu, oh you all nak mood cover yang macam mana. Okay, nak yang simple ke, nak yang ada gambar macam ni ke, tak apa, ambil je. Nanti kita boleh adjust kemudian. Okay. So dah buat title, dah ada title kan. Esok dah tengah hari. Okay, buka lah kejap Canva ni, sekejap je, dia macam PowerPoint je. Just masukkan type je, tajuk, dapatlah cover. Lepas tu save tau, you all download dalam bentuk JPEG ke PDF. Okay, dah 3 benda kan you all buat esok. Lepas buat book cover, okay, saya nak you all buat management folder. Folder saya tak tahu you all simpan macam mana, tapi dalam saya punya komputer memang saya punya memang ada folder-folder ni. Nampak tak ni? Folder audio lah, folder backup, folder dalam ni ada folder buku. Okay, dalam folder buku ni saya buat ikut tahun. Tapi ada orang dia letak buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Macam saya suka ikut tahun. So saya tahu saya start progress buku tu tahun bila. Okay, so kalau kata saya start buat PKP ni tahun 2020, okay, saya buat 2020. Dan saya buat folder nama buku saya. Buku saya yang tadi tu lah, saya nama model saya tu On Meet. Jadi saya letak je lah model. Okay, and then dekat dalam tu ada pula folder-folder ni. Contoh buku. Mestilah kan kita nak study buku-buku esok pagi kan. So letak dalam satu folder. Yang kedua, yang nombor 1 ni borang permohonan. Dah boleh kumpul dah borang-borang penerbit. Kat mana nak dapat? Kejap lagi saya tunjuk kat mana nak dapat. Okay, ni semua homework esok ni. Tolong cek borang. Okay, lepas tu thesis. Mana cari balik thesis you all dulu. Saya nak PDF dan juga Word. So ada 2 file. Satu Word, satu PDF. Lepas tu yang ketiga, image. Letak semua gambar-gambar yang terlibat dekat dalam satu folder tu. Okay, dan seterusnya lah. Okay, so esok dah buat book cover, nanti book cover tu letaklah dekat image kan. Letak dekat sini. Okay. Okay tak ni, senyap je ni. Okay. Bagi tak respon kat saya, pelik lah saya cakap seorang-seorang ni. Okay, so next, borang. Mana nak dapat borang ni? Kan? Okay, borang. You all boleh pergi dekat website ni, penerbit2.utem.edu.my. Okay, so boleh explore. Dekat depan tu, depan-depan front page website tu dah nampak dah. Bahagian author ni ada document and form. You all boleh klik dekat read more ni.
Okay, dekat dalam tu ada borang permohonan, ada aku janji, ada ringkasan bahan. Ini turn-in tak adalah, nanti you kena buat kan. Ada senarai semak. Ni nombor 5 Kenapa ada? Okay. So, ada, terbalik. Manuskrip. Ni tak adalah. Yang penting you kena ada borang permohonan, aku janji, ringkasan bahan. Senarai semak. Okay. Okay. Ni contoh aku janji. Aku janji ni you all boleh isi kan PDF. Letak je nama. Isi siap-siap. Manuskrip belum ada. Boleh tak? Isi siap-siap tajuk. Okay. Kenalan isi. Ringkasan bahan ni just kalau you all ada berkaitan dengan mana-mana grant, you all letak dekat sini. Sebab kita nak letak dalam preface, prakata. Mesti letak. Kalau nak claim untuk Myra. Okay, wajib letak nombor grant. Walaupun waktu thesis saya tu 2014 tak ada grant, tapi saya ada update benda baru yang ada melibatkan grant. Jadi that's why saya letak ada grant yang terlibat. Okay, sasaran pengguna, siapa? Maknanya saya fokus terus pensyarah pelbagai bidang, semua boleh baca. Maknanya saya tak fokuslah pada pensyarah TMK sahaja ataupun pensyarah UTM sahaja. Maknanya semua educator boleh baca sebab dia adalah educational approach. Jadi saya punya ruang tu besar, semua boleh beli. Okay, kekuatan dia apa? Okay, ini dari segi borang. So esok isi borang boleh Okay, yang ni pun borang permohonan perkhidmatan boleh isi siap-siap. So khidmat dia nak karya asli lah. Okay, yang ni turn-in lah nanti bila nak submit. Saya punya 16% je untuk turn-in. So okay tak? Kan? So tak adalah plagiat 100% pun daripada thesis. Sebenarnya dia tembak balik saya punya journal ni. Journal saya. Ni daripada thesis kot, submit to UTM. Okay, adalah sikit-sikit. Yang ni KG publication pun saya punya journal. So banyak related ya. Doktor punya apa buku surat ada berapa Buku surat. Kejap ni saya cerita, belum masuk lagi. Ni hari pertama. Saya punya dalam 300 jugalah. Okay, dah. Esok itu je kerjanya. Boleh? Apa tadi, buat apa? Baca, dapatkan title, buat book cover, sekejap je pakai Canva tu, buat folder dah. Cukup, dah letih kan? Dah penat dah satu hari. Okay, masuk hari kedua. Hari kedua, ni hari kedua. Sikit je, saya tak bagi all job banyak-banyak. Okay, kita buat biodata. Okay, kebanyakannya biodata dah ada tapi tak update, betul tak? So kita update. Okay, contoh biodata yang baik, contohnya macam di penceramah hari tu Dr. Halim, dia highlight apa anugerah yang dia pernah dapat. Penerima anugerah buku negara, anugerah emas dalam pencipta. Kalau kita tak dapat anugerah buku, kita boleh bagi tahu anugerah apa yang kita pernah dapat lah. Yang related dengan buku kita tadi, dengan bidang kita. Okay, so lepas tu dia kata bergiat aktif dalam penulisan buku dan ni. Kalau kita tak ada buku sebelum ni, kita cakaplah bergiat aktif dalam pendidikan tayar ke apa ke, whatever lah ikut bidang kita. Kalau matematik, sangat ni, macam itulah bergiat aktif dalam pendidikan matematik, engineering dan sebagainya. Okey, ni siap hal lagi. Sering dijemput memberi syarah akademik terutamanya dalam pemilihan bidang. Tak apa, kita boleh tiru je ayat-ayat buku-buku macam ni. Okey, sebab ni dah success story, mereka ni dah menang dah. So why not kan kita tiru je biodata tu. Okey. Okey, ni biodata hari kedua. Buat biodata. Okey, lepas tu yang ni tadi tanya muka surat kan? Okay, you all punya thesis ada berapa page? Banyak tak? Kalau dalam 2 hingga 300 page, boleh pecah kepada 2 buku.
Okay, boleh pecah kepada 2 buku. Chapter 1 dan 2 sampai literature review tu dan tambah sedikit information baru boleh jadi 1 buku. Okay, kemudian chapter 3, 4, 5 tambah chapter baru dapat lagi 1 buku. Dah boleh jadi 2. Ada yang boleh jadi 3 dan 4. Macam kita buat journal kan. Kita buat pecah preliminary analysis 1 paper. Design 1 paper, develop 1 paper. Kan evaluate pun ada banyak paper kan. Sama juga dengan buku. Kita boleh pecah-pecahkan. Okay, macam case saya punya dalam 300 page juga. Tapi saya malas nak pecah-pecah buku. Saya humankan jadi 1 buku. Tapi saya banyak keluarkan sebab banyak dah obsolete lah sebab tahun 2014 kan. Jadi saya keluarkan, saya jadikan 1 buku. Okay, maknanya saya campur semua. Chapter 1 sampai chapter 5 banyak yang buang, tambah yang baru juga. Yang baru pun kita dah ada geran yang kita buat sebenarnya related. Benda tu related. Jadi kita boleh masukkan kat dalam tu. So yang ni penulis yang decide. You all nak buat 1 buku ke 2 buku. Saya tak galakkan 3-4 buku. Nanti jadi banyak. Nanti tak siap. Okay, so dah decide dah. Nanti you all decide Nanti termenung-termenung dekat depan thesis tu. Ambil thesis, cuba kira. Ada cara kira dia. Okay. Lepas tu dah buat biodata, dah tahu berapa buku, mesti decide. Hari kedua mesti decide. Okay. Okay. Lepas tu you all kena decide nak berapa chapter. 5 chapter, 7 atau 9. Mesti nombor ganjil. Tak boleh 8 chapter, 4 chapter, tak nak. So buku yang baik dia mesti ganjil. Sebab kalau kita buat 5 chapter, chapter ketiga tu dia punya plot penceritaan dia. Apa yang kita nak highlight tadi. Okay. So kalau macam kita tengok Hindustan ada intermission kan. Selalu dia akan keluarkan iklan intermission kan. Hero keluar. Yang itulah inilah plot cerita dia. Apa yang kita nak sampaikan pada pembaca. Dan surat dia akan tebal lah. Banyak dekat situ. Okay, awal-awal ni sikit je. Okay, sikit-sikit, masuk sikit. Lepas tu dia akan kurang balik dan kurang balik. Penutup tak banyak. Okay, ni guideline. So esok hari kedua you all dah cuba buat graf ni. Kira. Okay, kira macam mana nak ni. Okay, selalunya orang buat 5 chapter hingga 7. Untuk anugerah mesti total muka surat mesti 150 page ke atas. Itu syarat dia. Okay, mesti 150. So jangan terlalu sedikit lah. Nanti kita tak boleh nak hantar pencalonan. So rugi kan. Okay, ni tadi contoh lah. Okay, the graph ni you kena buat. Okay, kalau thesis kan ada literature review, ada methodology, ada finding, discussion. So dah tak perlu dah ayat-ayat macam tu. Okay, sebab kita nak ayat buku. So kita terus highlight je. Literature review tu nak cerita pasal apa? Kenderaan teknologi hijau terus je. Kenderaan teknologi hijau. Lepas tu ni dia pecah ni, literature review ni. Lepas tu kenderaan moden, bahan api. Apa keperluan? So dia ni. Okay, ni mungkin ni kebaikan dan kelemahan ni. Apa finding dia, apa dia punya cabaran dan sebagainya. Okay, ni contoh thesis. Okay, ni thesis dia. Ni literature review dia kan. Okay, ulasan kepustakaan ni bahasa Melayu ni. Okay, so dia kira lah muka surat tadi tu. Okay, topik yang ni dia jadikan bab mana, masuk kat mana. Okay, so yang ni you all kena buat hari kedua. Okay, kena decide. Okay, saya tunjuk contoh lagi supaya you all clear. Okay, metodologi kajian, dia tak sebut metodologi kajian kan. Boleh ubahkan sebagai approach ataupun teknik ataupun pendekatan. Okay, so yang ni you all kena permudahkan ayat tu. Okay, aplikasi hidrogen dan cabaran. So boleh tukar lah. Ni contoh mana saya ambil ni. Ni ada yang buku-buku yang sebelum ni. Yang ni okey tak isi kandungan ni?
Ada soalan tak? Sebab you all yang tahu you all punya thesis kan? Kalau tak boleh nak faham, boleh berurusan terus dengan kami lah untuk bantu macam mana nak tukar ayat tu. Okay? So yang ni okey tak? Ada soalan? Sebelum saya teruskan? Okay Which one better, English ke BM? Tak kisah. Tak kisah. Kalau English pergi English, kalau thesis BM pergi BM. Jangan tukar, banyak kerja. Tak siap nanti. Okay. So lepas tu buat blurb. Blurb ni. Fatona boleh explain tak blurb ni apa? Aduh, Fatona. Dia hilang. Okay, blurb ni adalah siapa nak explain ni? Tak apa, doktor explain, nanti saya boleh tambah-tambah. Mana? Doktor explain je, nanti saya tambah-tambahkan. Tak best lah online coaching dia, tak dapat ni lah. Tak dapat nak round table, tak dapat nak tak dapat nak tengok you all buat apa. Saya tidak tulis tu. Tulis tak you all ni kat kertas? Okay, so blurb ni adalah ringkasan yang selalu ada dekat belakang buku ni. Nampak ni, kat belakang buku, kulit buku. Dia ringkasan, dia macam kalau dalam thesis abstract lah kan. Tapi kalau dekat dalam buku, ayat dia ayat pancing tau, ayat-ayat marketing. Adakah awak ni, adakah anda seorang pendidik? Macam tu. Adakah anda ni daripada industri ni? Macam itulah. Dia akan start dengan persoalan kan. Adakah anda salah seorang peminat teknologi hijau yang berkait dengan revolusi kereta? Dia mulakan dengan soalan. Macam tu. Jika ya, macam tu. Jika ya, anda perlu beli buku ni. Contohlah macam tu. Okay, contohlah kan. Blurb ni dia mengandungi dua, sinopsis buku dengan biodata penulis. Tapi kedua-duanya perlu macam yang Dr. Mahfuzah katalah, dia perlu macam mengiklankan. Contohnya sinopsis tu kena bagi tahu kekuatan buku tu. Kenapa buku tu orang perlu baca? Kenapa penulis tulis buku tu? Apa permasalahan dia dan apa penyelesaian dia? Lepas tu kalau biodata tu menunjukkan kepakaran penulis tu. Jadi bila orang baca, dia yakin sebenarnya penulis tu bidang dia apa. Jadi contohnya apa yang pengalaman penulis yang berkaitan dengan buku tu perlu dimasukkan. Supaya pembaca dia tertarik untuk beli dan baca buku tu. Okay, senang cerita macam kita baca jurnal lah. Kita tak baca kan semua jurnal tu. Kita baca abstract kan. Bila kita rasa abstract tu apa yang kita nak tu ada, dan baru kita baca dalam dia. Sama juga dengan buku, orang akan baca dulu. Kalau saya cari buku, saya akan baca dia punya blurb ni dan saya akan baca biodata penulis. Kalau saya confident dengan penulis tu punya biodata sebab dia dah menang macam-macam kan. Okay, so baru saya beli buku tu. Yang ketiga saya akan tengok dari segi ni lah sekali imbas buku tu punya reka letak sebab sekarang ni saya tengah menjuri anugerah MAPIM untuk reka letak buku. Dari segi layout buku pun kena ambil kira jugalah. Okay, macam mana kita nak attract orang baca buku kita kan. Kadang-kadang orang tak nak tengok konten lagi, orang tengok dari segi layout. Susun atur, okay, bila konsisten, kemas, cantik, font sesuai, semua sesuai, baru kita akan beli buku tu. Okay, so ni blurb, ni contoh lah. Contoh, kita bagi tahu apa yang buku ni ada, buku lain tak ada. Contohnya macam buku ni disertakan dengan aplikasi mudah alih versi Android. Buku dia ada bagi apps. So dalam bentuk animasi 2 dimensi bagi menguji fahaman. Okay, macam tu. So kena highlight apakah bezanya kekuatan buku kita. Okay, dah cerita blurb. Okay, lepas tu kita cerita pula prakata. Okay, dah berapa banyak lah ni hari kedua ni. Penat jugalah tapi pendek-pendek kan. Kita tak buat apa pun.
Okay. Prakata ni biasanya dekat awal-awal buku sebenarnya dia nak cerita apa? Cerita mesti disediakan oleh penulis, bukan penerbit yang tulis, penulis yang tulis. Okay, gambaran keseluruhan buku. Kalau blurb tadi dia pendek kan? Prakata ni bolehlah nak detail sikit, ciri-ciri menarik, cara penggunaan, apa kepentingan buku. Lepas tu kenapa nak kena beli buku ni. Okay, dan masukkanlah sedikit penghargaan, kod geran. Kat sini lah dekat Prakata ni masukkan geran punya nombor. Sebab nanti Maira kita nak tengok geran. So mesti letak dekat Prakata ni kod geran ni, geran number. Okay. Okay, ni contoh yang tadilah fugitif tadi punya buku. Dia boleh 1 page, boleh 2 page. Macam ni, this book is intend to be introduced to automotive engineer in general. Okay, lepas tu this book introduce the reader. The purpose of chapter 1 lah, dia masuk chapter 1. Chapter 2 apa? Lepas tu masuk chapter 5 apa? Chapter 6 apa? Ni macam summary lah untuk semua buku. Okay, so hari kedua boleh buat Prakata. 2 page je. Tak heavy kan? Boleh kot? Semua dah ada. Boleh tak? Ni. Ada jaminan tak? Ke setiap hari kena submit dekat Urustia? Siap ke tak? Buat macam assignment. Okay? Baru siap. Kalau tak siap. Okay. Okay. Hari ke-3. Iaitu hari apa? Hari Sabtu. Sabtu 20. Hari apa? Hari Khamis. Hari Sabtu, hari kedua. So ni hari Ahad lah. Hari ketiga. So kalau boleh musim PKP ni Sabtu Ahad langgar je. Tak payah cuti. Sebab bila you stop 1 hari, you all punya momentum akan terhenti. Dia mesti day 1 sampai day 6 berterusan tanpa henti. Okay, kalau berhenti nanti you all akan terdown sekejap lah. Okay, lepas tu kita masuk day 3, 2 saja. Table of content dengan book template. Okay, table of content. Inilah dia. Ada halaman judul, table of content, Prakata dah buat kan? Prakata dah buat, singkatan dah ada. Okay. So yang ni tengok yang terus real lah macam ni. Dedication dah boleh buat sikit je. Epigraph ni nanti dulu dengan forward. Preface dah buat tadi kan. So hari kedua dah buat, so boleh masukkan. Acknowledgement boleh buat sikit. List of abbreviation dah ada dari thesis. So you all dah susun kan hari sebelum tu. You dah susun tajuk kan? Sudah susun tajuk, you boleh buat table of content. Okay, macam ni. Ni yang buku Dr. Noliah tu. Cara dia susun. Okay, dia masukkanlah faktor-faktor semua kat sini. Okay, model lah. Dia letak dekat chapter 3, model. Okay, model apa yang dia pakai, perbandingan 3 model. Okay, halangan dan kekangan. So dia pun dalam 163 termasuk rujukan. Cukuplah untuk hantar anugerah. Ini forward, saya tunjukkan contoh yang ni, buku ni. Dia dapatkan daripada Ministry of Science, Technology and Innovation. Datuk kan? Dia dapatkan. So dia akan macam, Farah boleh explain tak forward ni macam mana? Forward kata pengantar, maksudnya kita terangkan mengenai maksudnya kita cari tokoh yang berkaitan dan bersesuaian untuk menerangkan kepentingan buku tu dan kaitannya dalam keadaan semasa. Dan saya cadangkan seelok-eloknya kalau kita nak letakkan forward ni, kita gunakan orang tokoh yang dalam bidang akademik lah, sebab bidang akademik ni dia tak ada isu kalau kemudian dia tak memegang jawatan tu ke apa, sebab biasanya academician ni memang dia pegang jawatan tu forever kan.
Jadi ketokohan itu kita tak dipertikaikan lah. Okay, so yang ni boleh dapatkan kemudian lah. Okay, sambil-sambil tu boleh minta. Lepas tu epigraf Farah. Epigraf ni dia macam ulasan ringkas daripada tokoh juga, tapi dia lebih ringkas. Maksudnya macam kita nak promote buku tu supaya orang baca dan dia tengok buku ni dah dapat review daripada tokoh-tokoh tertentu. Dia lebih ringkas, dia lebih kurang macam forward tapi dia lebih ringkas lah. So that's why dia pendek-pendek je macam ni kan. Kupasan yang mantap, jelas. So buku, benda ni kena ada sebab dia ada markah untuk kategori anugerah buku ni. Memang ada markah, so rugi kita akan hilang markah tu. Okay. Dan lagi satu pemarkahan bila masuk anugerah ni diorang akan tengok sale lah. Sale pun perlu dibuktikan berapa banyak sale yang kita dah buat. Okay, so kalau dah terjual 1000 unit ke, tu semua perlu dibuktikan. Okay, ni epigraf. Okay, so kita dah buat table of content. So kita buat book template. Book template ni macam kalau kita buat thesis, kita buat dia punya tulang kan? Tulang tu dah ada kan, betul tak? Kita boleh pakai je tulang thesis tu ataupun kita buat yang baru. Ataupun pergi dekat website penerbit, dah ada kan Farah kan dia punya template. Masuk So boleh follow juga. Boleh dapatkan dari website. So boleh follow lah, maknanya setting margin tu semua dah ada. So you are just masuk je, copy and paste, letak je. Okay, ni semua setup lah standard A4. Okay, mesti 1.5 double spacing Okay, untuk semakan penilai. Okay, ni nanti you all boleh buat, saya semudah je. Okay, chapter 4.24. Title of chapter 16. Okay, subtopik masuk dia 16. Dalam ni baru masuk 12. Okay, so ni tajuk pengenalan, boleh je buat pendahuluan kan. Kita ubahlah kenyataan masalah, jangan letak problem statement. Letaklah current issue ke, challenge ke, apa effect dia. Macam ni lah, ubah. Jangan ambil problem statement letak dekat buku. Orang tak faham. Okay. Jadi contoh saya punya, ni saya punya table of content thesis saya. Okay, dalam buku tak perlu letak research question, research objective, research petisi, semua tak perlu. Tak perlu masuk. Okay, saya introduction ni saya terus letak what is multiple intelligence, terus je masuk. Dekat dalam tu ada current issue. Dekat sini yang problem statement sebenarnya, current issue ni. Okay, lepas tu apa challenge, lepas tu baru masuk. Okay, design and methodology ni, model-model yang saya ada tu, saya terus je highlight terus multiple intelligence in education, terus masuk. Kat sini dalam ni ada model sikit lah, sikit. Yang ni topik baru, maknanya saya ada add on topik baru. Okay, you all sendiri yang tahu thesis you all kat mana yang you all nak masukkan. Okay, bila you all dah susun, hari ketiga dah table of content semua dah ready, dah susun. Dan petang tu, hari ketiga petang tu kerja you all copy and paste. Daripada thesis, dari word tu, you all copy and paste masuk dekat tulang-tulang yang you all buat tadi. Okay, boleh tak? Faham tak ni? Okay tak semua? Semua macam dah blur je ni. Ada respon tak? Okay, so kerja dia copy and paste saja, tak apa. Huru hara kat dalam tu tak apa. Copy and paste je kerja. Hari ketiga. Dah rehat, penat. Dah petang. Right? Okay. So boleh teruskan sikit lagi. Hari keempat. You all dah copy and paste. Betul tak? Kali ni dah cacat merbal kat dalam tu kan. Sebab you all dah copy paste kan. Okay. So sekarang ni kita nak buat scanning. Okay. Apakah fungsi scanning ni? Fungsi scanning ni sebenarnya kita nak cari, kita nak tukar. Kita dalam thesis, kita banyak guna ayat this study, this research kan. Tapi bila dalam buku, kita akan jadi this book,
this chapter in this book present whatever. Kita banyak guna method dalam thesis. So kita boleh guna approach ataupun teknik. Okay. Kalau problem kita tukar jadi issue ataupun challenge. Okay, from previous study. Kan kita banyak kan? Previous researcher lah, apa whatever semua kan. Okay, so kita tak payahlah letak ayat-ayat thesis ni. Discussion in this book. Lepas tu kita mulakan ayat yang macam tu lah. Discussion in this book. So macam mana nak scanning ni? Apakah cara dia? Cara yang paling mudah, awal-awal you all kena pergi find dulu. Pergi dekat find, cari perkataan study. Okay, you akan jumpa banyak kan? Okay, ni saya bagi contoh lah. Okay, selection topic VS that apply in this study. So sebenarnya bukan in this study lah, apply in this book. So kita boleh replace. Dan kita replace. Jangan replace all, kadang-kadang ayat tak sama. So kita replace satu-satu. Okay, so kalau tengok ayat yang ni, thesis berlandaskan kepada dapatan kajian-kajian terdahulu. Ayat buku berdasarkan maklumat terdahulu telah membuktikan bahawa macam tu. Daripada hasil penyelidikan yang telah dijalankan, perbincangan dalam buku ini berupaya menjadi macam itulah, ayat buku dia dah tukar jadi lebih general dan mudah difahami. Okay. Bab ini, this chapter in this book, discuss bab apa-apa semua. Okay. Ni you all boleh tengok. Okay. Ataupun you all boleh ambil similar word. Okay, methodology tu apa similar word dia, approach boleh kan, procedure boleh, teknik boleh, proses boleh. So you all boleh ambil lah si sinonim dia. Okay, dan buku ni dia ada kesinambungan lah. Kalau dia cerita pasal solar energy ni, lepas tu masuk dalam topik solar energy tu apa? Lepas tu pasal apa? Sun sambung lagi. The sun creates its energy apa-apa, tambah lagi. So ada kesinambungan, bila membaca buku tu dia bersambung-sambung. Okay, tu teknik dia lah. Alright. Okay, so ni hari ke berapa tadi? Hari keempat kan? Bila you all dah buat scanning ni ambil masa jugalah nak scanning sebab you all nak kena baca kan? Okay, bila dah scan, you all cari gambar. Kalau teks saja tanpa gambar, macam tak best kan? So you all boleh cari gambar yang free. Okay, free, letak dekat dalam file lain, Word. You all letak link tu, kat mana you all ambil gambar. Make sure gambar tu public domain. Okay, macam mana nak cari public domain? Bila saya cari gambar otak ni, brain, okay, pergi dekat tools, dekat bawah ni, label ni, kat sini ada label for use with modification. Maknanya kita boleh modify lah gambar tu. Gambar brain ni tadi yang saya ambil ni, kalau saya nak ubah, saya boleh ubah. Okay, then bila klik yang tu, kita akan dapat lah gambar-gambar yang public domain maksud dia, free. Macam Wikipedia ni semua adalah gambar-gambar yang free. So kita boleh ambil, tak ada isu copyright dekat situ. Kalau gambar engineering susah nak cari, you all letak tapi minta penerbit illustrate kan. So penerbit boleh lukis balik, ikut yang you all nak. Okay, yang pentingnya kita nak ada ayat-ayat macam ni lah. You are free to share. Macam saya ambil gambar ni kan. Kita nak tanya, kalau kita minta tolong penerbit, kita ada kena bayar ke macam mana? Untuk tak perlu, tak bayar. Kami boleh tolong lukiskan. Sebab selalu engineering susah kan nak cari gambar-gambar kat sini kan. You all ambil gambar tu, tepek je tapi merahkan lah. Perlukan illustrator daripada penerbit. So kita tahulah bila kita dapat manuskrip. Okay? So penulis tak perlu pening-pening kepala melukis. Dia tak siap buku ni. Yang ni okey clear Okay, kalau dapat gambar yang free, you all carilah link tu, nanti kita tahu nak cari. Okay, lepas tu
diagram. Okay, kadang-kadang penulis ni dia ada diagram yang dia nak. Okay, diagram ni sekarang ni dah ada banyak template diagram yang free yang you boleh cari. Contoh dia dekat sini www.presentationgo.com. Ada banyak kan tadi saya ada buat roadmap kan? Awal-awal tadi kan? Saya ambil yang ni je. Dia dari dalam PowerPoint. Jadi take je. Okay, tak ada masalah. Sebab dia bagi free. Okay. So contohnya ni buku saya ni. Ni thesis saya dalam bentuk table. Bila saya masuk macam ni, of course lah 100% plagiat kan. Okay, issue problem. Jadi saya permudahkan dalam bentuk diagram, buku. So current issue with online learning in Malaysia. So ni lah dia current issue dia. Kalau nak detail-detail boleh refer terus ke thesis saya. Saya cite balik lah. Cite balik saya punya thesis ataupun journal kalau ada. Okay, inilah buku. Dia lebih mudah orang nak baca. Orang nak tengok ni siapa author ni kan. Mereka tak faham. So kita summary-kan dalam bentuk diagram. Okay. Okay, contoh yang ni. Yang ni pun ayat thesis dia macam ni. The important ni dalam bentuk 1, 2, 3, 4, 5. Teks. Kita dalam thesis kan kita banyak bentuk teks. So bila saya convert ke buku, saya masuk sikit lah. Gambar ni pun saya ambil daripada presentation Go tadi. Tu saya letakkan point macam ni. So nampak buku kita tu lebih kemas. Okay. So diagram tu tak perlulah nak suruh penerbit yang buatkan semua. Sebab penulis pun boleh cari diagram yang sesuai untuk buku masing-masing. Okay. Doktor, yang diagram tu ambil kat mana tadi? Oh, dekat sini. Presentationgo.com. Banyak sangat template kat dalam tu, you all boleh ambil free sahaja. Okay, slide saya bagi lepas ni. Nanti saya minta urus statement. Okay, so you all boleh tengok. Okay, ni pun daripada situ je, Presentation Go. Okay. Okay, lepas tu dah masuk gambar. Nak sampaikan feel tu macam saya teori multiple intelligence tu dia dipropose oleh Profesor Howard Gardner. Of course lah dia ada dia punya kod dia kan. Jadi yang ni saya masukkan. Yang ni kat mana saya dapat? Yang ni saya buat di canva.com. So saya masukkan dekat dalam buku. Okay, mana ya Canva tu? Tak ada pula. Dekat dalam canva.com. So boleh buat dekat situ. Okay, macam ni kan. Change the way your student think about online learning. So saya letaklah dekat header budaya tu. Baru dah sampai feel kan. Penulis pun nak kena ada feel dapat buku tu. Baru reader boleh ni. Okay, layout. Kita tak naklah style macam thesis kan. Ayat penuh, mesti ada susun atur yang baik. Okay. Tak naklah gambar kecil sangat, tak sesuai. So ni tak apa, ni nanti penerbit akan bantu dari segi susun atur, tak setting, layout. Okay, dah masuk hari kelima dah. Tadi okey Ada soalan tak yang ni? InsyaAllah okey. Hari keempat. Okey kan, ringan kan, tak heavy lagi. Scanning tadi kita cari je word, study kan. Okay, cari gambar, buat diagram, okay, then layout. Lepas tu, hari kelima, kita update lah kita punya list of figure. Dia pun dah ada, cuma mana yang dah tak pakai kita keluarkan lah. Kita keluarkan, saya assume mungkin ada yang table yang kita tak pakai. Macam tadi kan saya dah tukar lah table jadi figure, so kat situ lah ada perubahan sikit. Okay. So bila dah siap list of figure, list of table, saya nak you all masuk Grammarly kalau yang buat English. Okay. Grammarly ni bagusnya dia memang check kita punya grammar. Kalau macam saya beli yang premium. Kalau premium dia boleh check lagi banyak. Dia boleh ubah-ubahkan ayat lagi sedap-sedap lah. So Grammarly tu you all boleh beli dekat Shopee. Okay, dengan harga yang sangat murah kat Shopee.
So nanti dia bagi login untuk you all boleh check lah. Bagus untuk postgraduate student, untuk kita semualah. So, dia boleh check kan. Kadang-kadang kita tak perasan tau, koma tertinggal lah, adalah huruf besar, huruf kecil. So memang dia ni, typo ni semua dia akan check. Okay. So bila kita dah check grammar, dah complete, baru kita submit turning in. Okay, turning in untuk kita dapatkan persen. So far bila kita dah buat Grammarly semua, kita dah tukar, kita turning in okey lah. Berapa persen semua okey. Lepas tu, kalau you all ada printer, you all boleh print. Okay, macam saya ada printer, saya print. Saya punya ni, tapi ni kertas recycle. Okay, rumah kan banyak kertas recycle. So bila saya dah print, saya kena tengok sekali imbas, tengok lagi. Ada tak? Mesti ada merah-merah. Kita nak check citation kan? Kita nak update citation, kita punya kerja geran-geran ke apa, kita nak update. Okay, kita boleh update. Bila kita print, mata kita akan nampak lain tau. Kita akan nampak lagi kesalahan-kesalahan, typo, benda yang kita nak update, kita nak tambah. Kalau ada print lah. Kalau tak ada print, kena tengoklah dekat komputer. Cuma kadang-kadang tak nampak dekat PC. Kita rasa dah perfect lah, tapi sebenarnya ada lagi minor punya correction. Okay, so masuklah hari ke-5. Dah penat dah ni, dengan tak limat dah penat ni, macam mana ni? Okay, hari ke-5, glossary. Glossary ni sebenarnya kita ambil balik lah apa-apa macam definition of term lah kan, kalau dalam thesis kan. So kita masukkan dekat glossary. So apakah keyword-keyword lah, keyword dia. Okay, lepas tu index. Index ni penerbit yang buat, tapi hari tu Farah macam mana ya Dr. Halim ajar? Highlight kan? Cikgu? Okay, index ni sebenarnya penulis yang kena sediakan. Sebab penulis yang lebih tahu apa keyword dalam buku tu. Dia sebenarnya adalah macam keyword lah, apa yang kita nak highlight dalam buku tu. Contohnya dia boleh juga kita buat highlight. Tapi itu bergantung kepada penulis apa perkataan yang nak ditekankan dalam buku tu. Dia so macam index ni you boleh tengok contoh. Dia macam contoh open book exam. Maksudnya kalau open book exam tu kan kita tengok kat mana? Kita mesti tengok dekat index kan, sebenarnya dia punya tips dia. Jadi macam itulah kita bagaimana kita nak buat index tu. Maksudnya kita fikirkan kepentingan topik-topik tu, lepas tu apa perkataan yang kita nak highlight dalam buku tu. That's why bila kalau kita print, kita senang kot nak tengok kan. Kalau kita tak print, kita kena highlight dekat komputer lah pakai highlighter. Okay, so ni yang last sekali, index. Okay, bila dah habis, boleh terus submit manuskrip beserta borang-borang hari ke-7. So hari ke-6 tu duk pening-pening lagi dengan index kan. Okay, so dah habis lah, tu je lah sebenarnya. Dah habis hari ke-6. So dia punya keyword dia, if you wish to be a writer, just write. Stop reading and start writing. Itu je dia punya keyword dia. Asyik reading, akhirnya buku tak terwrite lah kan. After 5 years, 10 years later pun still reading. Macam kita buat journal lah kan. Akhirnya tak ada lah. Okay, so perkongsian saya yang tu sajalah. Ada apa-apa tak persoalan berbangkit yang nak ditanya? So, kita tengok balik roadmap kita tadi. Summary kan. Saya rasa cukup lah untuk hari ni punya session. Yang ni lah saya dah summary kan. Dengan yang template saya bagi tadi tu. Okay, cuma saya letak lah logo COVID ni kan. Nak kasih feel online coaching time COVID. Okay, so akhirnya siap hari ke-6. Dah siap manuskrip, you submit dan kita hantar untuk penilaian. Okay, urusnya dari saya dah tak ada, itu sahaja. Ada apa-apa urusnya nak ni?
Nak tambah? Tak ada. Cuma saya pun dah ada buat group. Mungkin kalau ada apa-apa persoalan kita boleh terus lontarkan di situ lah. Okay, nanti saya masuk dalam WhatsApp je lah nota ni. Boleh? Nota ni Dr. share dalam WhatsApp Okay, Farah, ada soalan? Ya. Farah, Ya Prof. playbook dikira tak karya asli? Playbook. Kira tak? Dr. Mahfuzah, macam mana tu? Karya asli sebab yang tu saya tak sure lagi lah Prof. Nanti saya update dekat Prof. Playbook Sebab tu universiti sebab tak lain, ada yang buat lagi. universiti lain dia belum pernah kira lagi. tau. Nanti semak ya. Okey. Okay. Lagi satu kalau boleh share sikit. Dengar ke? Dengar Prof. Sebab sekarang ni under KAIS kan kita ada anugerah AAU kan. Betul. Kategori penulisan buku, salah satu syarat dia sekarang ni nak menerobos pasaran antarabangsa tau. So markah dia tinggi untuk yang tu kalau kita nak angkat ke AAN, Anugerah Akademik Negara. Jadi kalau boleh dalam buku kita ni sentuh sedikit lah berkenaan dengan konteks, maybe sikit je konteks Malaysia dan konteks kajian kita tu comparatively dengan negara-negara ASEAN ke negara-negara, supaya dia ada sikit touch international, sebab benda tu nanti adalah reason orang kat luar sana nak beli buku kita. Sebab benda-benda tu yang sekarang ni banyak buku-buku kita dia menang di peringkat AAU tapi kita susah sikit nak bawa peringkat atas sebab kita tak ada menerobos pasaran antarabangsa tu. So mungkin boleh consider sikit lah benda tu dalam kita punya penulisan tu. Ya? Maklumat yang sangat bagus Prof. Sebab kita salah satu kriteria pun kalau boleh kita nak menangkan anugerah. Yelah kita kalau boleh kita nak ada bonus N kan? yang bagus kan. Bonus. Ataupun kalau ada melibatkan industri, okey, kalau ada buku tu ada terlibat dengan industri, boleh jadikan one of the member daripada industri tu as a co-author. Dia tak ada masalah, buku boleh 3 orang. So kalau industri tu terlibat kan, contohnya yang well known punya industri yang dia pun ada market, worldwide punya market, so why not invite dia as a co-author. So dia boleh contribute. Sometimes macam matching grant kan, dia ada industri yang involved dalam you punya project tu. So boleh invite dia as a co-author. Macam Uni KL kan, Dr. Zulkarnain kan, you all kan banyak kan dengan luar negara punya project. Saya tahu Uni KL memang banyak lah kan. So why not kan, you're involved lah mereka. Ataupun itulah nak menerobos tu. Okay, kalau kita stand alone, kita susah nak menerobos tu. Nanti tak ada siapa nak tengok kita punya buku. Okay, tu. Terima kasih Prof bagi cadangan. So, dan tak kadang-kadang buku tu related dengan buku lain. So, you all boleh come up dengan satu lagi buku yang you all boleh combine pula. Method you dengan method dia lebih kurang combine jadi satu buku yang lagi wow lah orang kata kan. Itu je lah dia punya ni. Okay, ada lagi tak isu-isu berbangkit? So kalau tak kita nak end. Wah lama Mungkin saya nak tambah lagi untuk yang kriteria memenangi anugerah, terutamanya anugerah MAPIM lah. Anugerah MAPIM ni hadiah-hadiah agak lumayan juga kan Dr. Mahfuzah untuk tahun ni. Ya. Okey, anugerah MAPIM ni anugerah yang berprestij lah sebab dia adalah pertandingan di antara penerbit-penerbit buku ilmiah. Maksudnya buku-buku ilmiah sahaja yang dipertandingkan. Jadi antara kriteria untuk menang anugerah, dia kalau boleh 150 buku surat ke atas. Dia dan minimum bab adalah 5 dan tak lebih daripada 10.
So jadi penyusunan bab tu juga sangat penting. Seterusnya kalau ada lagi yang tips yang saya dapat, kalau kita kira daripada jumlah muka surat tesis tu, kita tolak 1/3. Maksudnya yang kita terbitkan 2/3 daripada jumlah muka surat tesis kita tu. Jadi dia bukan semua sebab itu ada olahan dekat situ. Seterusnya topik yang disampaikan tu perlu kompleks. Maksudnya memang satu penemuan yang baru dan terkini. Jadi saya rasa tak ada masalah sebab memang tesis yang diterbitkan terutamanya untuk PhD dan juga untuk penyelidikan memang adalah penemuan terbaru. Itu saya rasa tak ada masalah. Dan dia adalah chapter tu lebih menarik kalau kita buat nombor ganjil sebab dia ada dia punya kemuncak dia. Itu antara tips yang kami dapatlah untuk memenangi anugerah. Sebab kalau ikutkan dalam anugerah MAPIM, kebanyakan pemenang anugerah tu adalah daripada tesis sebab dia adalah penemuan terbaru. Okey, itu saja. Dia punya keyword dia dalam rubrik dia konsep yang terkini dan sesuai dengan semasa. Maknanya mestilah kalau you all punya tesis tu tahun 2010, lepas tu dah obsolete lah kan, macam teknologi tu dah terkebelakang, so dia bukanlah yang baru kan. Jadi so kat situ pun ada pemarkahan dekat situ, ketebalan dia dari segi tebalnya buku tu adakah sesuai ke tak dengan tajuk buku tadi tu. Kalau sampai 500 page mungkin tak sesuai kan. Kat situ pun ada dia punya rubrik lah dari segi size, dari segi ruang, kekemasan, dari segi penggunaan gambar tu. Okay. So gambar dan ilustrasi tu kat situ pun ada markah. That's why saya highlightkan juga sebab saya dah start jadi panel untuk this year. Jadi saya dapat tengok apa kriteria-kriteria yang mereka nak kan. So saya rasa rugilah kalau gambar dan ilustrasi yang berkualiti tu kita tak dapat nak bagi gambar yang kualiti. Gambar pecah ke, gambar tak cantik kan. Kalau you ambil kat Google yang tak, kat situ pun you akan kurang lah. Dari segi 1 hingga 5 markah mungkin you dapat 1. So dah rugi dah 4 markah. Kalau boleh semua benda-benda tu saya nak semua score. 5 markah, semua full score dekat situ. Okay. So itu saja untuk hari ni. Saya tak ada apa dah nak sembang. Seterusnya kita boleh ni lah. Kita boleh teruskan lepas PKP lah, workshop lah, hands on untuk permunian ke kalau you all nak lah, bengkel. Okay, itu saja dari saya. So, terima kasih pada semua yang hadir. So, tahniah semua dah letak nama ni. Saya harapkan hari ke-7 semua dah hantar karya asli. Boleh Prof? InsyaAllah. Okay, alright. Okay, so itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Okay, jumpa lagi. Okay, mesti tak ada apa ya. Terima kasih semua yang menyertai. Okay, terima kasih. Okay. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.